Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Norsyafiqah binti Muhammad Saidin, nombor matematik pasti KA19F2006. Kumpulan kami akan menerangkan mengenai tajuk kajian kami iaitu penebak bunyi mensura alam. Brief Project Introduction. Dalam era globalisasi ini, kapal terbang merupakan salah satu alat pengangkutan utama yang sangat penting bagi pergerakan setiap individu dari satu negara ke negara yang lain. Namun, tanpa kita sedari, bunyi bising dari enjin pesawat menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi dan secara tidak langsung akan mengganggu penduduk setempat yang tinggal berhampiran dengan lapangan terbang. Oleh itu, kami ingin menghasilkan penebak bunyi dengan menggunakan bahan kita semula seperti kotak telur, botol air dan sebagainya. Lokasi kami pilih untuk menjalankan projek ini adalah di Lapangan Terbang Sultan Mahmud, Kuala Terengganu. Seterusnya ialah problem statement. Bunyi bising dari enjin pesawat telah mengganggu ketenteraman penduduk setempat. Bunyi yang terhasil mengganggu penduduk untuk berehat atau tidur dengan tenang. Berdasarkan artikel di Harian Metro, menurut penduduk Puan Hawa Yusof, setiap hari mereka akan mendapat gangguan daripada kapal terbang yang melalui ruang udara. Menurut beliau juga, bunyi yang terhasil menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi di kawasan tersebut. Yang terakhir ialah objektif. Objektif bagi projek ini adalah kami akan membuat bahan penebak bunyi daripada bahan kita semula dan barangan terpakai. Kami akan membandingkan keberkesanan bahan yang digunakan sebagai penebak bunyi, sama ada bahan yang digunakan berkesan ataupun tidak. Kami juga akan menghasilkan penebak bunyi yang berkesan dan sesuai untuk diletakkan di ruangan khas seperti bilik tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah BST. Nombor pendaftaran 13 TKI19F2002. Ini sambung penulis projek 1, iaitu projek skop. Yang satu ialah menghasilkan penebak bunyi daripada bahan kita semula, dan yang kedua, projek dijalankan di kawasan perumahan berhampiran dengan lapangan terbang dengan pencemaran bunyi akibat enjin kapal terbang. Yang seterusnya ialah design thinking projek, iaitu pengguna itu penduduk setempat, masalahnya daripada bunyi dari enjin kapal terbang dan bunyi daripada lori. Dan needs, ia mengurangkan pencemaran bunyi daripada dengan membuat penyebab bunyi daripada bahan kita semula. Sebenarnya daripada tajuk kajian lepas, iaitu isu bising kelet air pada tahun 2018 dengan penulis iaitu Ying Bebas News. Objektif ia ialah alternatif dalam menangani masalah bunyi bising daripada enjin pesawat. Kaedah ia ialah pesawat yang berlepas dari landasan membelok ke kanan selepas berlepas dengan mengekalkan unjuran 326 darjah ke barat laut dan tidak membelok secara menegak ke kanan. Pendapatan ialah rasional yang diberikan oleh CAAM adalah berdasarkan logik perniagaan, di mana melangkau penerbangan akan menambah kos sekurang-kurangnya RM1,000 Malaysia. Jika ada 300 penerbangan, bermakna kos tambahan bahan api yang diperlukan dibelanjakan mencecah RM300 sehari. Kesimpulannya ialah CAAM merujuk kepada dasar mengharamkan pembangunan kawasan perumahan di kawasan pantai lapangan terbang. Ini bermakna penduduk di kedua-dua kawasan perumahan itu perlu mengambil tahu keadaan sebelum membuat keputusan untuk tinggal di kawasan tersebut. Idea daripada design thinking itu membuat penebak bunyi daripada bahan kita semula. Yang kedua, menggalakkan penduduk menggunakan lansir dan pemaidani tebal. Dan yang ketiga, menasihatkan penduduk untuk memasang penebak bunyi pada dinding. Bahan yang digunakan untuk membuat penebak bunyi pada projek ini ialah dengan menggunakan papan telur dan botol dan barang kita semula yang lain. Dan thinking seterusnya
mencuba untuk memberi penebak bunyi itu kepada kawan, pensyarah dan keluarga untuk penambahbaikan kepada alat penebak bunyi itu. Yang seterusnya ialah carta aliran metodologi. Ada 4 fasa. Yang pertama, kenal pasti masalah, tentukan tajuk, objektif, skop kajian. Lepas tu, sorotan kajian dan tinjauan daripada kajian lepas. Fasa yang kedua, melaksanakan kajian, pemantauan berfungsi dan mengambil bacaan untuk analisis data. Yang fasa yang ketiga, menganalisis data. Fasa yang keempat, kesimpulan dan cadangan daripada kajian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Haikal bin Muhammad Sabri, 13 DKA 19F 2020. Saya akan membentangkan gancat untuk projek kumpulan kami. Ini merupakan gancat untuk kumpulan kami sepanjang proses untuk menyelesaikan projek FYP 2. Seterusnya adalah project cost estimation. Kami mengeluarkan kos bagi membeli kotak telur, botol dan kos untuk pengangkutan. Untuk kotak telur kami membeli 500 unit dan kos untuk 1 unit adalah 50 sen, dan total kos untuk 500 unit adalah RM250. Dan seterusnya botol, kami membeli 500 unit dan harga untuk 1 unit adalah 50 sen, dan total cost adalah 250. Bagi kos pengangkutan pula adalah RM50, dan total cost untuk semua sekali adalah RM550. Akhir sekali adalah expected result. Kami telah membuat research bahawa bahan kita semula juga boleh dijadikan sebagai penebat bunyi, dan kos pembuatannya lebih berpatutan daripada membeli di kedai. Selain itu, penebat bunyi ini boleh dipasang di bilik atau ruang lain di dalam rumah. Akhir sekali, inovasi ini adalah mudah didapatkan dan mudah dibuat dengan menggunakan bahan kita semula. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.